Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas kita pada kali ini. Jadi kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Pada kali ini kita akan sambung fasal yang keempat pada menyatakan perut. Itu kita dah cerita lah tentang perut ni. Dia ada kegunaan yang bangsa dunia dan dia juga ada kegunaan yang untuk akhirat punya kan. Dan kita kena jaga perut kita daripada memakan perkara yang haram dan juga perkara yang syubhah, perkara yang diragui dia punya kehalalan dia kan. Jadi hari ini kita akan sambung lagi kata pengarang. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram. Kena kita bersungguh-sungguh untuk menjaga perut kita ni daripada makan benda yang haram, daripada memasukkan benda yang haram dalam tubuh badan kita. Dan yang syubhah, yang syubhah pun kita kena jaga juga. Sebab apa kita kena jaga daripada masukkan dalam tubuh kita perkara yang haram dan juga syubhah ni? Kerana ada tiga perkara ni kita kena perhatikan, kena jaga, kerana ada tiga benda ni kan. Apa tiga benda ni? Maksudnya tiga pesanan ini ataupun tiga amaran ini kan. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Kita jaga perut kita ni sebab nak takut daripada seksa api neraka. Kerana telah berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya saja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka. Jadi ayat yang tadi ni, kerana ada ayat ni lah kita kena menjaga daripada yang haram, iaitu antara benda yang haram yang kita makan masuk dalam tubuh badan kita, iaitu amwalal yatama, makan harta anak yatim. Ni berdasarkan pesanan ni lah daripada ayat Quran ni tadi lah kan. Jadi kita kena jagalah. Sebab apa? Masuknya harta anak yatim ni seolah-olah kita makan, bukan seolah-olah kita makan anak yatim tu memang rupa ada makanan, sebenarnya itu adalah api neraka yang kita makan tu kan. Di dunia ni nampak macam makanan, di luar nanti di akhirat nanti dia akan nampak api kan. Akan masuk ya'kuluna fi butunihim nara, kan, api yang sebenar. Nara tu api yang sebenar, api sungguh tu, makan masuk dalam perut tu harta anak yatim. Jadi kalau kita ada anak yatim, jaga-jagalah kan. Tapi apa? Ambil je harta dia tu, kena jaga-jaga lebih. Yang paling baik jangan ambil langsung lah kan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata. Kerana ada sabda Nabi jugalah, sabda Nabi sebut tadi ayat Al-Quran, ini hadis Nabi pula. La yadkhulul jannata lahmu nabata min haram. Maksudnya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi lah. Nabi kata tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi bila kita makan makanan tu dia akan membentuk menjadi daging dan juga darah dan menjadi kita punya dalaman lah kan. Jadi bila ada tumbuh tu, jadi kita ni layak masuk neraka bila ada yang haram, berdasarkan hadis Nabi tadi kan. Sebab apa? Tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga, dia dua aja akhirat ni, masuk syurga ataupun neraka kan. Bila tak masuk syurga, masuk ke dalam neraka lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Ni hadis Nabi. Jadi kita kena takut sangatlah masuk makanan yang haram dan juga syubhah lah kan. Yang haram tu lebih lagi, syubhah pun kita jauhkan juga. Sebab apa? Syubhah ni dia biasanya dia akan bawa pergi ke arah haram. Berdasarkan kaedah lah, ada kaedah kata apabila kaedah dalam fiqh lah ni kan, apabila bercampur yang halal dan juga yang haram, maka dia akan berat pergi belah haram lah. Dia jadi hukum dia jadi haram lah kan. Jadi bila macam syubhah ni maksudnya bercampur antara halal dan juga haram tu panggil syubhah, ragu-ragu. Halal dan juga
haram. Jadi bila ada berasa ragu-ragu ke atas makanan yang kita nak masukkan dalam badan kita, maka jangan. Janganlah. Cerita sebab apa? An-naru aula bih. Neraka lah yang paling utama bagi ada yang haram ni lah, kan? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, famanittaqa syubhati faqadis tabra'a lidinihi wa ardihi. Artinya, maka siapa-siapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, tadi saya sebut syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang meninggalkan syubhah, yang takut benda syubhah ni, tak mau benda syubhah masuk dalam badan ni, kan, sesungguhnya dia telah membersihkan dirinya dan juga agamanya. Maksudnya kita menjaga daripada makan benda syubhah ni, antara kita menjaga agama juga lah. Kita menyucikan agama kita daripada benda-benda yang meragukan, benda yang bercampur dengan yang haram ni tadi, kan. Jadi kita tinggal, bukan kalau boleh, mesti tinggal. Kata ustaz saya tak boleh juga. Tak boleh. Tengoklah macam mana. Tanyalah iman kita lah, kan. Tanya orang, tanya iman kita, kan. Ni benda ni syubhat ni, aku tahu ni benda ni ragu-ragu ni, tapi aku nak makan juga, kan. Tu nanti kita dengan Allah lah, jawablah dengan Allah nanti, kan. Itu habis yang pertama. Yang keduanya, daripada sebab apa kita nak kena jaga ni, nak kena jaga daripada makan yang haram dan juga syubhat ni, bahawasanya sebab apa yang tadi kita dah baca ayat Quran dan juga hadis ni, kan. Sebab ada peringatan, ada amaran, kan. Sebab Nabi sebut yang syubhat dan juga yang haram, kan. Kalau dia tak sebut yang haram pun, dia sebut yang syubhat, maksudnya haram tu lebih lagi lah, kan. Jadi yang kedua apa dah? Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Jadi siapa yang makan makanan yang haram, memasukkan sesuatu yang haram dalam perut dia, ataupun berubat dengan benda yang haram, dan yang syubhat, yang haram dan yang syubhat, tidak diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Tak diberi petunjuk kepada ibadat. Nak tengok jalan ibadat tak ada. Dan tak diberi petunjuk kepada jalan ibadat ni, maksudnya kita nak buat amal ibadat jadi payah lah, kan. Nak puasa sunat payah, nak sembahyang sunat payah, nak zikir jadi payah. Semua nak buat amal ibadat ni jadi payah. Yang lebih teruk lagi, nak buat sembahyang yang wajib pun jadi payah juga, jadi berat juga, kan. Sebab apa? Sebab punca daripada pemakanan kita tadi, kan. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci. Sebab apa? Tak patut untuk melaksanakan ibadat itu melainkan dengan yang suci. Hatta sekali kita nak buat amal ibadat ni, kena tubuh badan kita suci. Tapi kalau masuk makanan yang haram dalam badan, kita nak suci macam mana? Walaupun daripada segi fiqahnya sah, tapi daripada segi adabnya macam ni lah, kan. Patutnya kita kena bersihkan juga dalaman kita, kan. Barulah sembahyang kita tu sah dan sempurna, barulah boleh dapat khusyuk, barulah boleh dapat kemanisan dalam berbuat amal ibadat. Suci daripada segala kotoran. Kotoran ni kotoran yang dalaman lah, mengikut dalam kerabat ilmu tasawuf ni dia cerita tentang dalaman. Kalau ilmu fiqh dia cerita tentang luaran. Pakaian bersih, okey, selesai, sembahyang sah, kan. Tapi yang dalaman ni, tu yang kita nak kena jaga sangat, supaya sembahyang kita tu akan ada lebih rasa lah, kan. Rasanya sembahyang, kan. Ni sampai sembahyang tak rasa macam sembahyang, kan. Tu kena jaga-jaga lah, kan. Sebab apa? Makanan ni tadi, kan, dia nak masuk dalam badan kita. Kotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata, sama ada kotoran yang kita dapat lihat dengan mata, seperti mana najis atau kutu, atau kotoran. Sama ada najis atau seperti najis atau kotoran yang tiada dapat dilihat, seperti hadas kecil. Hadas kecil pun sama. Dan hadas besar. Hadas besar pun sama lah. Hadas kecil ni maksudnya hadas yang terangkat dengan ambil wuduk. Hadas kecil ni yang terangkat dengan ambil wuduk. Hadas besar ni adalah hadas yang kena mandi lah. Wajib mandi, kan. Mandi wajib lah. Dan makan yang haram dan yang syubhah, kan. Jangan ada makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah. Itu habis yang kedua, sebab kita kena jaga tadi lah, kan, supaya ibadat kita tu jadi suci, lebih mudah kita buat amal ibadat,
lebih mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran tapi tidak dapat petunjuk. Sebab apa? Ni kita tak jaga yang dalaman kita ni tadi kan. Na'udzubillah min zalik lah. Kemudian habis yang ketiga, yang ketiganya bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Ditegah daripada melaksanakan kebajikan. Tak boleh nak buat baik, tak boleh nak buat perkara yang baik, jadi tak boleh. Jadi itulah kalau kita tak boleh nak jadi baik, cuba kita cek balik makanan kita tu macam mana kan. Tak, ustaz, pasal pola saya ni payah sangat nak jadi baik ni. Cek pemakanan kita. Tengok apa yang kita makan macam mana yang kita makan kan. Tu kita kena cek lah. Okey, cara makan dan sebagainya lah, ada lagi lah kaitan tu. Tapi yang utamanya makanan yang kita nak makan tu macam mana kan. Syubhah ke haram ke? Kalau haram tinggal terus, syubhah tinggal juga. Kan? Yang nak makan ni makan yang baik-baik lah, makan yang baik-baik kan. Cara pembuatannya kita yakin, orang yang buatnya pun kita yakin, yang tu baru kita makan. Kalau orang tukang buat dia pun kita tak yakin, nak makan macam mana tu syubhah lah tu, antara syubhah yang berlaku lah. Dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Jadi dia kata kalau pengarang kata kalau kata kita ada makan makanan yang haram dan syubhat kan, amalan kebaikan kita itu tidak diterima. Tu. Buat amal tapi tidak dapat pahala, rugilah kan. Buat benda baik tapi tidak dapat pahala, melainkan penat saja melainkan penat saja yang kita akan dapat. Ini berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.